KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton Bina Upaya Guru bersama saya Nisa K, hos anda pada episod kali ini. Seperti biasa, kita nak berkongsi hala tuju atau kemejadian guru-guru, tidak kiralah mereka ini yang mengajar di bilik darjah ataupun yang terlibat sebagai pensyarah maupun yang berkhidmat di bahagian pentadbiran. Sebuah lagi topik yang ingin kita bincangkan, di mana hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan pendidikan khas, di mana kita nak bina kerjaya dalam dunia pendidikan khas. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bersama-sama dengan saya ialah Puan Solehah binti Misrun yang merupakan Ketua Penolong Pengarakanan Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Puan Solehah. Ya, terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami di sini pada hari ini. Satu topik yang saya kira sangat-sangat menarik kerana jika tidak salah saya ya Puan, tidak semua sekolah di Malaysia ada kelas-kelas pendidikan khas. Mungkin ada lagi yang tidak tahu apa itu pendidikan khas, di mana pendidikan khas ini adalah satu program pengajaran yang direka bentuk berpandukan ciri-ciri individu yang memenuhi keperluan individu yang berpendidikan khas. Tapi seperti saya sebutkan tadi, ada yang masih tidak faham lagi apa itu pendidikan khas. Mungkin Puan Solehah sebagai mukadimah ya, boleh kita jelaskan sedikit mengenai apa itu pendidikan khas. Baik. Untuk pemilihan kriteria utama bagi seorang guru bersedia untuk menjadi guru pendidikan khas, soalan ini kita kena faham. Baik. Dia istilah dia antara guru dan juga guru pendidikan khas. Baik. So kalau guru dia ada memiliki kualiti peribadi. Okey, kualiti peribadi ni macam minat, penyayang, penyabar, dari segi kasih sayang. Baik. Sebab kita faham anak didik kita adalah murid yang berumur daripada umur prasekolah, umur 4 tahun ke atas sehinggalah umur 17 tahun 17, di bawah sistem KPM. Tetapi untuk guru pendidikan khas ni dia perlu ada extra mileage. Okey, kelebihan yang perlu ada pada murid guru berkenaan supaya dia memiliki selain daripada kualiti peribadi tadi, dia perlu ada juga kemahiran-kemahiran tertentu dari segi subject matter expert. Dia akan menguasai bidang-bidang tertentu dan untuk pendidikan khas ini kita perlu yakin dan kita perlu sederapkan dalam hati bahawa sepanjang proses seseorang murid berada dalam sistem kita, murid-murid ini memerlukan intervensi, murid-murid ini memerlukan rehabilitasi dan juga memerlukan sokongan daripada cikgu. Jadi untuk hal ini, cikgu kena blend, hadam ketiga-tiga aspek kualiti peribadi, kemahiran profesional dan juga perkara-perkara lain yang sesuai dengan ketidakupayaan murid berkeperluan pendidikan khas. Baik, saya pasti sebenarnya ramai lagi di luar sana yang berminat saya nak menjadi guru bagi murid-murid di kelas-kelas pendidikan khas. Bagaimana mereka ini nak memulakan langkah kepada kerjaya guru pendidikan khas? Baik, untuk perkara ini, seorang kita anggap dia adalah yang belum ada kemahiran untuk menjadi seorang guru. Pertama yang perlu ada dalam persediaan dari segi spiritual. Baik. Okey. Untuk mengajar murid berkeperluan pendidikan khas ini memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Okey, kita kena faham bahawa dalam kategori murid berkeperluan pendidikan khas ini kita ada 6. Kalau ikut peraturan pendidikan khas, kita ada 6 kategori, iaitu murid ketidakupayaan penglihatan ataupun kita kenali dengan buta, ketidakupayaan pendengaran ataupun pekak, dan kita ada ketidakupayaan pertuturan. Seterusnya kita ada masalah pembelajaran. So di bawah masalah pembelajaran ini dia ada subkategori lagi. Okey, iaitu yang melibatkan neurological dan juga kemahiran masalah pembelajaran spesifik. Contohnya macam ADHD, kita ada autism, kita ada Down syndrome dan juga kita ada disleksia. Dan di samping itu saya baru sebut 4 tadi misalnya, kita ada 2 lagi. Yang seterusnya adalah ketidakupayaan fizikal dan akhirnya ketidakupayaan pelbagai. Iaitu kombinasi sama ada dia seseorang murid itu memiliki ketidakupayaan pendengaran plus dengan masalah pembelajaran. Contohnya ketidakupayaan pendengaran campurkan dengan
ADHD. So bagaimana pendekatan-pendekatan itu perlu kita ajar pada MBPK ini. Jadi seseorang yang berhasrat untuk menjadi guru pendidikan khas perlu membuat pembacaan yang luas dan persiapan yang rapi. Senang ceritanya mental tu kena kuat. Betul. Dari dalam tu kena kuat. Bagaimana mereka nak memohon? Adakah platform-platform yang tertentu ataupun laman-laman sesawang yang mereka boleh gunakan untuk menghantar permohonan? Sekarang ni kan semua benda dah digital. Buka komputer ribu, okey saya nak memohon. Tapi di mana, Puan? Betul. Okey. Kena cakna dengan apa yang ada di portal KPM, dalam website Kementerian Pendidikan Malaysia, because dalam tu nanti sentiasa ada pengumuman, pemakluman iklan ini akan dibuka bila dan bagaimana untuk memohon. Biasanya mereka ini calon-calon guru perlu memohon dalam website dan dia ada link sekali dengan laman portal UPU. So kalau telah diiklankan, seseorang individu itu boleh memohon menggunakan link yang bersesuaian. So dalam KPM kita ada website yang berkaitan dan permohonan ini akan ditapis berdasarkan syarat-syarat ataupun kelayakan dan kriteria yang ditetapkan di KPM. Jadi pemohon yang terpilih mesti menduduki dan lulus ujian kelayakan guru yang kita panggil UKCG dan sebelum layak untuk dipanggil temuduga. Baik, untuk memohon pekerjaan pastinya ada syarat-syarat yang telah digariskan, syarat-syarat kelayakan dan sebagainya. Namun kita akan membicarakan tentang syarat-syarat tersebut selepas ini. Kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Bina kerjaya dalam dunia pendidikan khas, itu tajuk yang kita bincangkan di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Selamat kembali, masih bersama saya Nisa K dan Puan Solehah dari Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang kita tahu, portal untuk memohon bagi mereka yang berminat ingin menjadi guru pendidikan khas. Namun, apakah dia syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi calon-calon ini untuk memohon? Silakan Puan. Baik, terima kasih Nisa. Sama-sama. Kepada bakal-bakal guru yang ingin mempunyai kerjaya dalam bidang pendidikan, perlu memenuhi syarat yang dan kelayakan untuk menyambung pelajaran di Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang ini khusus untuk Institut Pendidikan Guru Malaysia lah. Kalau untuk di Universiti Awam, dia punya kelayakan dia adalah berbeza. Dan untuk itu KPM menyediakan program ijazah sarjana muda perguruan atau kita kenali dengan PISMP yang dikhususkan untuk melatih bakal guru di IPG yang ditetapkan oleh KPM dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah. Kalau di IPG ni biasanya akan ditempatkan di sekolah rendah. Dan untuk sekolah menengah, pelajar perlu memohon ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Awam melalui portal rasmi sistem permohonan UPU online. So dia ada dua lah. Okey. Dan seterusnya, bagi pemohon yang berjaya ini dikehendaki mengikuti program persediaan ijazah sarjana muda PISMP selama 12 bulan. Okey, ataupun 3 semester di IPG berkenaan yang telah ditetapkan oleh KPM. Kita ada banyak IPG di seluruh Malaysia. Dan pemohon yang lulus pula ini akan diberikan sijil tamat PPISMP dan ditawarkan untuk mengikuti pengajian PISMP selama 4 tahun. So ada dua tempat lah, dua jangka masa yang berbeza. Dan untuk ataupun dari segi semester sebanyak 12 semester. Okey. Dan PPISMP dan juga PISMP ini dilaksanakan secara mod sepenuh masa. Jadi antara syarat-syarat yang perlu ada untuk melayakkan seseorang itu menjadi guru adalah kita ada syarat umum dan juga syarat asas akademik. So yang pertama, syarat umum dia mestilah warga negara Malaysia dan umur tidak melebihi 20 tahun, sihat tubuh badan dan aktif dalam kegiatan co-curriculum. Sebab kalau untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan khas,
kena betul-betul stamina yang tinggi dan mental yang kuat untuk menguruskan murid-murid berkeluar ambil khas. Nak lagi saiz fizikal murid berkeluar ambil khas ini dia sangat agak besar. Baik. Okey, jadi dari segi itu dan kita juga akan sentuh selepas ini beberapa syarat asas akademik berkaitan dengan permohonan kemasukan ini. Baik, pastinya ada syarat-syarat akademik tertentu yang perlu dicapai oleh calon ini. Bagaimana dengan syarat akademik dan adakah calon yang sebenarnya tidak layak memohon atau apakah perkara yang membuatkan mereka tidak layak memohon? Okey. Saya nak mohon izin untuk menjelaskan dulu dari segi syarat asas akademik. Yang pertama, calon perlu mendapat grade cemerlang dalam mana-mana 5 mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajar Malaysia ataupun SPM. Kemudian mendapat sekurang-kurangnya grade kepujian dalam mata pelajaran bahasa Melayu, sejarah dan juga mestilah lulus bahasa Inggeris. Dan juga memenuhi syarat bidang pengkhususan. Kalau dia nak mohon ke dalam bidang pendidikan khas, maksudnya bidang itu bersesuaian. Kadang-kadang kita mohon matematik, tetapi nanti apabila ditempatkan, mereka ini akan ditempatkan di 3 setting persekolahan di bawah KPM, iaitu sama ada sekolah pendidikan khas, yang kedua program pendidikan khas integrasi, ataupun di program pendidikan inklusif, iaitu di sekolah arus perdana. Baik. Okey. Dan untuk kelayakan umum ni, umurnya tidak melebihi 22 tahun, sihat tubuh badan dan boleh mengurus diri sendiri. Yang ini Nisa, yang ini adalah khusus untuk laluan khas kepada calon OKU. Jadi maksudnya kita menerima juga calon guru daripada kategori orang kurang upaya dan juga mereka ini perlu aktif dalam kegiatan core curriculum dan memiliki kad orang kurang upaya, iaitu yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi untuk laluan OKU ini, kelayakan akademik adalah 6 mata pelajaran perlu lulus sekurang-kurangnya dari aspek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan lulus di peringkat SPM mata pelajaran sejarah dan juga memenuhi kelayakan dalam bidang pengkhususan. Baik, itu syarat-syarat yang telah dinyatakan seperti yang saya tanyakan tadi. Apakah antara perkara yang membuatkan calon itu tidak layak memohon? Baik. Untuk calon yang tak layak memohon, ada 4 kriteria. Yang pertama adalah pemohon itu sendiri sedang mengikuti program ijazah sarjana muda pengurusan perguruan ataupun ijazah sarjana muda pendidikan di institusi-institusi Kementerian Pendidikan yang lain. Okey. Kemudian pemohon ini sekiranya pemohon itu dikenakan tindakan tata tertib atau sedang dalam proses tindakan tata tertib semasa dalam perkhidmatan awam, sebab ada juga kumpulan yang telah bekerja tapi dalam range umur yang ditetapkan mereka memohon dan pada ketika itu mereka sedang dikenakan tindakan tata tertib, so mereka akan secara tidak langsung mereka tidak akan terpilihlah. Okey. Seterusnya yang ketiga adalah pemohon ini pernah mengikuti program ikhtisas di IPG tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program. Dan yang terakhir adalah pemohon yang pernah atau sedang disabitkan kesalahan penyalahgunaan dana, jenayah atau tindakan mahkamah. Baik. So, ini adalah 4 kategori yang kita tidak akan pilihlah untuk menjadi guru. Mungkin calon-calon ataupun mereka berminat boleh meneliti syarat-syarat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Kita akan berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang kerjaya di dalam dunia pendidikan khas ini. Tetapi kita rehat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Sedang kita bicarakan mengenai bina kerjaya di dalam dunia pendidikan khas. Kita telah tahu apakah syarat-syarat yang diperlukan dan siapakah ataupun perkara yang membuatkan calon-calon itu tidak layak memohon. Tapi mesti ramai yang tertanya-tanya, ya Puan, di manakah bakal-bakal pendidik ini bakal ditempatkan setelah tamatnya kursus mereka di IPG? Okay. Terima kasih Nisa. Untuk penempatan selepas bakal guru ini menjalani latihan,
kita ada dua tempat lah. Okay. Yang pertama, sekiranya dia adalah guru OKU, dan dia mempunyai bidang pengkhususan dalam subjek matter expert. Contohnya kalau saya OKU penglihatan, tetapi saya mempunyai kemahiran dalam bidang option saya adalah subjek matematik. So ada kemungkinan saya juga akan ditempatkan di sekolah arus perdana dan mengajar murid arus perdana. Baik. Okey. Dan ada juga kumpulan guru-guru ini akan ditempatkan sekiranya mereka mempunyai pengkhususan dalam bidang pendidikan khas. Contohnya PISMP, option masalah pembelajaran. Jadi guru-guru ini akan ditempatkan di sekolah pendidikan khas. Kita ada 34 buah sekolah di seluruh negara. Dan juga kita akan tempatkan guru-guru ini di program pendidikan khas integrasi yang ada di sekolah arus perdana. Baiklah. Jadi bercakap mengenai guru-guru pendidikan khas ni, pastinya mereka menanti-nantikan ataupun melihat kepada peluang untuk meningkatkan lagi profesionalisme mereka di dalam bidang mereka. Mungkin Puan boleh jelaskan lebih lagi tentang bagaimana peluang untuk guru-guru pendidikan khas ini meningkatkan profesionalisme mereka. Ya, sebagai guru, bukan berartinya bila jadi guru kita berhenti setakat itu. So ilmu itu kena dicari dengan apa cara sekalipun. Dan dalam hal ini bahagian pendidikan khas KPM sentiasa berusaha untuk memastikan pengetahuan guru-guru ini sentiasa up to date. Selari dengan perkembangan zaman dan sekiranya guru-guru ini telah ditempatkan dalam sistem KPM, mereka ini akan meneruskan mendapatkan latihan secara berterusanlah melalui program pembangunan profesionalisme secara berterusan ataupun kita panggil continuous professional development bagi guru-guru yang sedia ada. So kita nak pastikan peningkatan profesionalisme mereka itu adalah dalam bentuk pembelajaran dengan menghadiri kursus, latihan semasa bekerja ataupun melalui program mentoring, coaching ataupun kita laksanakan juga program attachment dengan agensi-agensi yang berkenaan dan ini akan menyumbang kepada peningkatan profesionalisme guru itu sendiri. Saya pasti banyak program dan latihan yang telah disediakan oleh KPM untuk meningkatkan lagi kompetensi dan juga kualiti guru-guru di Malaysia, termasuklah buat guru-guru pendidikan khas. Membenarkan kita sebenarnya cemburu betul masa tu dengan kita, ya Puan. Ya, ada lagi soalan saya nak tanyakan, tapi saya ingin Puan kongsikan apakah antara harapan Puan kepada guru-guru pendidikan khas atau mereka yang berminat ingin menjadi guru-guru pendidikan khas di luar sana. Silakan Puan. Okey, pertamanya kita kena ingat bahawa pendidikan adalah untuk semua. Okey. Walaupun anak-anak kita adalah murid berkebutuhan pendidikan khas, mereka berhak untuk mendapatkan peluang yang sama rata dan juga kita nak penuhi hasrat KPM iaitu untuk melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Dan dalam hal ini bahagian pendidikan khas di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita ada hala tuju untuk murid berkebutuhan pendidikan khas ini. Okey, iaitu individu berkebutuhan pendidikan khas berpengetahuan dan berkemahiran untuk berdikari. Jadi hasrat kita adalah ke arah itu. Jadi apabila kita ada satu hala tuju yang jelas, jadi kita harapkan guru-guru ini sebagai pelaksana dasar akan mampu untuk melahirkan murid-murid yang mempunyai kemenjadian diri. Dan murid-murid kita akan berupaya mengoptimumkan potensi diri mereka sesuai dengan ketidakupayaan yang mereka punyai. Baik, saya pasti ramai guru-guru pendidikan khas di luar sana yang mungkin rasa dekat dengan topik kita pada hari ini, di mana topik kita Jom Bina Kerjaya dalam Dunia Pendidikan Khas, dan mereka yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana mereka ingin menjadi guru dalam bidang pendidikan khas ini dapat memohon. Telah kita kongsikan syarat-syarat dan sebagainya. Bagi mereka yang berminat, mungkin ada yang baru buka televisyen Puan, alamak dah terlepas, tak mengapa, anda boleh tonton ulangan episod kita ini di saluran YouTube Didik TV KPM, di mana di situ kita akan kongsikan sedutan-sedutan episod kita Bina Upaya Guru, juga episod-episod yang sebelum ini. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Solihah binti Misrun yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia sudi bersama-sama kami. Terima kasih Puan. Harap tidak serik ya Puan ya. Perkongsian hari ini saya pasti banyak manfaatnya kepada semua yang menonton. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang telah setia bersama kami. Jangan lupa saksikan Bina
Upaya Guru di episod yang akan datang di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Didik TV KPM